Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Diana Atirah binti Hasbullah dari kumpulan PAI 1 akan membentangkan tentang pelaksanaan dan faktor kritikal kejayaan program inklusif di sekolah. Seterusnya kita akan pergi kepada pelaksanaan. Pelaksanaan program inklusif di sekolah yang berada di Malaysia, dia melibatkan usaha untuk menyertakan pelajar-pelajar yang mempunyai keperluan pendidikan khas ke dalam persekitaran pembelajaran yang konvensional. Maksudnya budak berkeperluan khas ni dia belajar di sekolah kebangsaan. Kejayaan program ini bergantung pada beberapa faktor kritikal. Nanti kita akan bincangkan tentang faktor kritikal berdasarkan program ni. Sekarang kita cerita tentang pelaksanaan dulu. Pelaksanaan yang pertama adalah pengenalpastian keperluan individu. Apa yang dimaksudkan pengenalpastian keperluan individu? Dia adalah proses mengenalpasti keperluan pelajar pendidikan khas untuk menyusun sokongan yang bersesuaian. Pengenalpastian ini juga dia melibatkan penilaian pendidikan khas dan juga kolaborasi. Maksudnya antara guru biasa dan juga guru pendidikan khas. Jadinya kat sini walaupun murid yang berkeperluan khas dia belajar di sekolah kebangsaan, tak ada maksudnya dia masuk dekat dalam kelas biasa, tapi sebenarnya dia masih memerlukan guru pendidikan khas, sebab guru pendidikan khas dia lebih faham macam mana murid berkeperluan khas tu. Pelaksanaan yang kedua adalah latihan guru. Guru-guru tu perlu mendapat latihan berkaitan pendidikan inklusif untuk memahami cara yang terbaik untuk mengajar murid yang berkeperluan khas ni. Sebab apa latihan ini juga melibatkan pembangunan kemahiran dalam menguruskan kepelbagaian dalam kelas. Bila guru-guru dia dah dilatih, jadi dia akan faham murid berkeperluan khas dan juga dia akan mengajar murid berkeperluan khas ni mengikut cara mereka sendiri. Contohnya macam ada murid yang tak boleh bising, dia hyper kan. Hyper ni dia tak boleh duduk diam. Jadinya guru yang dah dilatih dia akan tahu macam mana nak handle situasi tersebut. Yang ketiga adalah pembangunan rancangan pengajaran. Guru perlu modify rancangan pengajaran yang ada dalam kelas ni supaya memenuhi keperluan pelajar inklusif, pelajar berkeperluan khas tadi tu. Penggunaan bahan pengajaran yang sesuai dan juga teknologi pembelajaran dapat membantu meningkatkan pengalaman pembelajaran pelajar. Ada murid yang berkeperluan khas ni, kita perlu guna bahan-bahan bantu mengajar yang boleh dapat menarik minat mereka. Contohnya kalau macam bahan-bahan bantu mengajar dia, contohnya macam speaker ataupun kad, yang mana kalau kita tunjukkan tu mereka ni mereka akan dapat bagi tumpuan dan juga mereka akan cuba untuk belajar. Berbanding kalau kita sekadar mengajar, bagi mereka mungkin akan bosan dan diorang tak akan bagi perhatian. Itu 3 pelaksanaan. Pelaksanaan yang seterusnya adalah sokongan staf dan juga pengurusan sekolah. Penglibatan sokongan daripada staf, sokongan termasuklah jurulatih pendidikan khas iaitu guru pendidikan khas, kaunselor dan juga pentadbiran sekolah. Ini antara 3 ni sebenarnya dia tak boleh ada guru pendidikan khas sahaja yang tak dapat sokongan daripada staf sekolah sendiri. Dia sepatutnya sama-sama dalam sekolah ni, dia kena sama-sama membantu. Keterlibatan dan sokongan daripada pengurusan sekolah dalam penyediaan sumber dan juga persekitaran yang kondusif. Contohnya, dalam sekolah tu, staf dah tahu, dalam kelas satu Muslim, ada murid berkeperluan khas. Jadinya dia sepatutnya dia jangan buat satu benda yang
boleh mengganggu murid berkeperluan khas tadi tu. Okay, contohnya macam ada murid yang tak boleh dengar bunyi mesin rumput. Jadi dia akan terganggu. Jadi bila staff tu dah tahu hari ni ada murid berkeperluan khas yang masuk dalam kelas perdana, jadinya dia kena tukar harilah untuk mesin rumput. Tu contohnya. Okay, yang kelima adalah keterlibatan ibu bapa. Komunikasi yang baik antara guru dan juga ibu bapa murid berkeperluan khas tadi tu supaya memahami keperluan dan perkembangan pelajar. Okay, melibatkan ibu bapa dalam proses pembuat keputusan berkaitan pendidikan anak-anak mereka. Okay, ada ibu bapa yang dia tak boleh terima anak dia masuk dalam kelas inklusif. Jadinya sepatutnya ibu bapa ni dia beri peluang kepada anak dia untuk masuk dalam kelas inklusif supaya dia dapat adapt dulu dalam kelas inklusif, dan kemudian bila murid tu dah dapat masuk dalam suasana pembelajaran, dia dah boleh bagi kerjasama, nanti guru pendidikan khas dia akan cuba masukkan murid berkeperluan khas ni dalam kelas perdana. Okey, jadi dekat situ ibu bapa pun kena bagi kerjasama. Okey, ada ibu bapa yang dia memang tak nak bagi anak dia ni masuk dalam kelas perdana sebabnya takut anak dia bertindak agresif ke. Okey, jadi dekat situ sebenarnya kita kena ada komunikasi yang baik dan juga kerjasama antara ibu bapa dan juga guru. Okey, itu adalah pelaksanaan. Okey, seterusnya kita pergi kepada faktor kritikal. Okey, faktor kritikal pendidikan inklusif ni kan. Okay, yang pertama adalah kesedaran dan juga penerimaan masyarakat tentang program ni. Okey, sokongan dan juga penerimaan masyarakat terhadap konsep inklusif dan juga program inklusif ni, okey, serta keperluan pendidikan khas. Okey, dia juga akan mengurangkan stigma terhadap pelajar dengan berkeperluan khas. Okey, bila masyarakat ni dia dah menerima pendidikan inklusif ni, program inklusif ni, jadinya tak adalah macam pandangan negatif daripada masyarakat tentang murid yang berkeperluan khas. Contohnya, kalau kita ni dah tahu murid, maksudnya kita ni nampak ciri-ciri murid berkeperluan khas, jadi kita tak adalah pandang macam contohnya macam ada ayat-ayat yang budak ni cacat, tu tak ada. Bila kita dah dapat penerimaan daripada masyarakat. Okey, seterusnya yang kedua adalah sokongan sumber. Okey, sokongan pemberian sumber yang cukup termasuk guru pendidikan khas, bahan pengajaran dan juga fasiliti fizikal yang sesuai. Okay, penggunaan teknologi bantu dan juga bahan bantu pembelajaran. Okay, ini sokongan sumber ni tak semestinya daripada sumber kewangan sahaja. Ada juga yang daripada sumber alatan. Contoh dia kalau macam dalam pembelajaran ni kita dah tahu kan ada murid berkeperluan khas. Jadinya kita dapat sumber bahan yang cukup. Contoh dia kalau murid tu dia kekurangan daripada penglihatan. Jadinya mungkin dia akan dapat Al-Quran yang untuk orang buta. Maksudnya yang dia pegang nanti dia boleh baca sendiri. Okay, itu salah satu contoh. Okay, ada juga contoh kalau yang macam dia kekurangan dari segi pendengaran. Okay, sekolah tu dapat sumber speaker ataupun headphone. Okay, jadi itu sebenarnya dia membantu murid berkeperluan khas ni dalam mempelajari pelajaran di sekolah. Terutamanya bila murid berkeperluan khas ni dia bergabung dalam kelas perdana. Okay, seterusnya penggunaan teknologi bantu. Penggunaan teknologi ni dapat membantu juga murid. Okay, berbanding kalau kita ni sekadar buka buku, baca, terangkan. Jadi murid berkeperluan khas ni kadang-kadang dia tak ada tidur diam kan. Jadinya bila dah macam tu, kita tak dapat menarik minat mereka. Bila kita gunakan teknologi, contoh kan, kita gunakan teknologi ataupun kita buka YouTube yang ada
yang ada input dalam tu kan. Sebenarnya nak sampaikan apa yang kita nak ngajar. Okay, jadinya contoh kita buka YouTube ataupun kita buat quiz, sebenarnya itu mungkin dapat menarik minat mereka. Tapi kita kalau nak gunakan satu bahan tu pun kita kena tengok murid ni, kena tengoklah dia ni ciri-ciri apa. Contohnya kalau misal kata murid tu kekurangan dari segi pendengaran, jadinya kita tak adalah nak gunakan YouTube yang maksudnya YouTube yang ada suara tu kan. Jadinya kat situ kita gunakan satu bahan lain. Contohnya mungkin kita gunakan kuis yang mereka nampak yang boleh dapat menarik minat mereka. Tu contoh. Okay, yang ketiga adalah pengurusan kelas yang efektif. Okay, pengurusan kelas yang efektif, dia ni merupakan antara sokongan guru dan juga pengurusan kelas. Okey. Penekanan pada amalan pengajaran yang menggalakkan pembelajaran bersama. Okey, jadinya kalau misal kata murid yang berkeperluan khas dia bergabung dengan kelas perdana, jadinya dia guru yang dalam kelas perdana dia mesti menguruskan kelasnya dengan baik. Tak adalah nanti macam murid berkeperluan khas ni dia tak selesa dalam kelas perdana. Okay, bila macam tu nanti mereka tak nak bergabung dengan kelas perdana berbanding murid yang berkeperluan khas dia ada kelas inklusif tersendiri. Contohnya macam kelas maksudnya kelas inklusif di sekolah kebangsaan yang pertama, dia untuk ciri-ciri yang kekurangan dari segi pendengaran. Okey, kelas inklusif di sekolah kebangsaan yang kedua, dia untuk murid yang hyper. Okey, untuk kebangsaan yang ketiga, dia murid yang kekurangan dari segi penglihatan. Okey, jadinya bila dah macam tu, murid ni dia boleh fokus. Dia sebenarnya dia boleh fokus sebabnya dia bergabung dengan murid yang sama-sama kekurangan. Okey. Berbanding kalau mereka ni bergabung dalam kelas perdana, takut dia macam culture shock. Maksudnya dia berbeza kan, dia istimewa, dia berbeza berbanding murid yang biasa. Jadinya dekat situ sebenarnya guru ni mainkan peranan supaya semua murid dia rasa selesa walaupun ada yang istimewa dalam kelas tu. Okey, yang keempat adalah pembinaan komuniti sekolah yang inklusif. Pembinaan budaya sekolah yang menyokong kepelbagaian dan inklusif. Program pembangunan kendiri dan juga sosial bagi pelajar keperluan khas. Okey, bila ada sekolah yang mempunyai kelas inklusif, sekolah ni dia perlu menjalankan satu budaya yang menerima murid berkeperluan khas, menerima dan juga menyokong lah kan. Okay, jadi tak adalah macam seolah-olah macam murid lain ni dia tak menghormati. Jadinya contohnya kalau macam murid berkeperluan khas ni, kita tak boleh letakkan mereka dekat tingkat kedua, tingkat ketiga sebab mereka ni kadang-kadang kita tak boleh jangka kan. Jadi kita letakkan dia dekat kelas bawah sekali. Sama juga macam pra ataupun tadika. Kita tak boleh letakkan dia dekat tingkat yang kedua sebab takut mereka ni ada tindakan-tindakan yang di luar kawalan. Contohnya lagilah murid yang berkeperluan khas. Contohnya macam hyperaktif. Okay, bila murid yang hyperaktif, kadang-kadang guru ni baru pandang kiri sikit dia dah boleh lari. Jadinya dekat situ kita pihak sekolah dia perlu menyediakan satu kelas inklusif yang sesuai untuk kelas maksudnya untuk murid ni. Jadi tak adalah nanti murid ni nak pergi tandas pun jauh. Jadi bila ada masalah-masalah yang terjadi macam tu, jadi benda tu macam menyukarkanlah untuk murid berkeperluan khas ni. Okay. Yang kelima adalah penilaian yang saksama. Penilaian yang adil dan juga menyeluruh yang memahami keupayaan pelajar
pilihan penilaian yang bersesuaian dengan keperluan pelajar khas. Okey, jadinya dekat sini walaupun mereka ni berkeperluan khas, jadinya guru perlu menilai mereka ni sama adil. Tak bolehlah macam biarkan mereka ni murid yang keperluan khas ni walaupun mereka masuk dalam kelas perdana, tapi walaupun mungkin mereka ni lambat sikit untuk faham, tapi guru perlu beri perhatian supaya mereka ni dapat pembelajaran ni pembelajaran yang sama. Tak adalah mereka ni nanti ketinggalan. Okey, jadinya dekat sini kita nampak guru tu menilai semua murid dengan sama. Okey, kesimpulan daripada pembentangan saya tentang pelaksanaan dan juga faktor kritikal adalah melalui pelaksanaan yang teliti dan juga mempertimbangkan faktor-faktor kritikal ini, program inklusif di sekolah yang berada di Malaysia dapat mencapai kejayaan dalam memberikan peluang pendidikan yang setara dan juga berkualiti kepada semua pelajar. Sebab tu kalau kita tengok program inklusif di sekolah kebangsaan masih berjalan sehingga ke hari ini. Sebabnya ini antara bukti program inklusif ni dah berjaya, sebab tu murid-murid yang berkeperluan khas pun mendapat pendidikan yang sama dan yang sempurna macam murid lain. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.